Assalamualaikum. Waalaikum- Ibuddin. Waalaikumsalam. Siapa tu? Bagusnya masuk beri salam. Siapa nama? Nonisa Balkis. Nonisa Balkis. Bagus. Siapa yang masuk beri salam? Perkenalkan nama. Nanti cikgu catat, cikgu masukkan dalam SSDM. Maksudnya sistem amalan baik. Murid awak tu ada markah. Assalamualaikum cikgu. Salam, siapa? Kenalkan nama dulu. Muhammad Daniel Hakim. Daniel Hakim. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan nama dulu. Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Okey, saya nampak siapa yang bercakap tadi. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lokman, kan? Dah kenal. Okey, nanti saya catatkan dalam SSDM ya. Very good. Macam tu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Izzati. Izzati. Izzati kelas mana ya? 5 UKM. Okey. Nanti saya cari 5 UKM. Izzati. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Siapa? Balkis Akila. Balkis Akila. Kelas? 5 UKM. Okey, good. Waalaikumsalam. Faris Idham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ardini. Okey. Bagus. Lagi siapa lagi? Salam. Putri Kalisha ya? Okey. Saya catatkan ya nama-nama. Waalaikumsalam. Nabiha. Betul? Nabiha? Nabiha 5 USM. Kan? Okey. Yang lain yang dah masuk boleh onkan kamera ya. Siapa yang masuk kelas, saya ingatkan sekali lagi, lebih baik awak masuk, beri salam kat cikgu, beri salam kat kawan-kawan. Lepas tu kenalkan nama awak. Kalau saya dengar nama awak siapa, dari kelas mana, awak beri salam, saya boleh masukkan dalam SSDM. SSDM ialah sistem amalan baik murid. Okey, maksudnya kalau awak berkelakuan baik, makin banyak awak berkelakuan baik, makin banyak markah awak. Okey. Kelas yang lepas-lepas, siapa yang berikan komitmen yang baik, saya dah tambah markah awak dalam SSDM. So kena aktif lah dalam kelas, kena cakap yang baik-baik. Aktif tapi gunakan ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan yang kurang baik. Saya tak letak jugalah markah. Contohnya cakap dengan nada marah-marah. Okey, pun saya tak letak lah. Dia mesti Muhammad Aizat angkat tangan. Kenapa? Ada apa nak cakap? Muhammad Aizat angkat tangan tu ya? Cikgu tertekan. Tertekan. Okey. Okey, sebenarnya dalam MS Team ni, okey. Sekejap ada orang nak masuk. Okey, dalam MS Team ni, kalau awak nak bercakap, sebenarnya ada dia punya adab-adab dia. Bukannya terus tekan mic. Okey, cikgu, cakap ramai-ramai. Sebenarnya, kalau awak perhatikan sebelah atas tu, awak nampak tak ada gambar orang, 2 orang. Okey, itu ialah show participant. Maksudnya awak boleh tunjukkan. Awak boleh tunjuk
Boleh tengok, sorry, berapa siapa yang ada dalam kelas ni. Kemudian sebelah dia ada bentuk tu. Yang kedua tu, nampak tak? Okey, itu ialah kalau awak nak tulis message. Tapi lebih baik pada saya awak jangan tulis dululah. Okey, jangan tulis. Kalau saya kata tulis, baru tulis. Okay, sebab apa? Saya nak awak beri tumpuan dalam kelas dahulu. Okey. Okay, yang ketiga. Yang ketiga tu, itu ialah, awak tengok ada beberapa emoji. Okey. Ada like, maksudnya, wah, awak suka cikgu ajar. Ataupun kawan awak beri apa tu? Pembentangan. Awak kata wah bagus gitu. Jadi awak nak bercakap dalam ni, nanti keadaannya jadi bising kan. Jadi nanti kan sakit telinga nanti. Semua orang pakai headphone kan. Nanti sakit telinga. Jadi awak nak cakap like, awak suka dalam kelas MST macam ni, just pergi dekat emoji tu. Okey, pergi kat emoji tu ada like. Okey, ataupun heart. Heart tu maksudnya love sangat, suka sangat kelas ni. Ataupun pembentangan daripada kawan-kawan. Ataupun pengajaran cikgu. Okey, awak boleh tekan tu. Okey, tepuk tangan. Tu tepuk tangan. Awak tak payahlah buka mikrofon. Tepuk tangan kuat-kuat. Tu nanti kan sakit telinga. Awak boleh tekan kat situ, nanti akan keluar emoji tepuk tangan. Maksudnya cikgu tahu awak semua tepuk tangan untuk pembentangan sesuatu lah. Okey, itu laugh. Laugh maksudnya okey. Mungkin ada sesuatu yang menggelikan hati semasa pembentangan ke, ataupun cikgu cerita tu, cerita yang lawak ke, awak boleh laugh lah kat situ. Ketawa kat situ. Bukannya buka mikrofon ketawa kuat-kuat. Kan? Kurang sopan sebenarnya. Itu ada adab ya dalam kelas atas talian. Okey. Yang akhir sekali, yang itu tadi mungkin kawan awak tertekan yang itu. Itu raise hand. Raise hand maksudnya ialah angkat tangan. Okey, kalau macam contohnya cikgu tanya. Okey, siapa yang dah makan pagi ni? Angkat tangan. Nanti kalau semua orang angkat tangan, kadang-kadang saya tak perasan gambar tu. Kadang gambar tu apa tu tak berapa terang kan. Jadi awak just angkat situ. Jadi saya tahulah awak yang angkat tangan. Macam tadi kan kawan awak angkat tangan. Tu sekarang dah ramai yang cuba angkat tangan. Saya nampak. Okey, faham? Okey. Putih Kalisa dah angkat tangan. Okey. Untuk beberapa minit ni, okey, saya beri masa dari 5 minit. Sementara tunggu kawan-kawan yang lain masuk, awak boleh try dulu. Tekan emoji, boleh message dulu kat tepi. Mungkin nak berbual dengan kawan kan? Nak berbual dengan kawan bising pula nanti. Semua sakit telinga nanti nak dengar. Okey, boleh cuba dalam masa 5 minit ni. Okey? Bolehlah cuba-cuba klik situ yang atas. Belajar dulu aplikasi ni. Okey, nanti baru kita masuk pelajaran. Okey, boleh cuba. Ada orang ketawa. Boleh. Saya benarkan dalam masa borak jom. Daniel Hakim tengok. Cepat dia ajak borak kan. Mana ni? Tahu tak? Okey, ada soalan boleh tanya. Cikgu saya tak tahu nak tekan mana. Okey? Saya ajar dulu. Sebab ni nanti aplikasi macam ni awak akan gunakan di sekolah menengah. Kalau ada rezeki masuk universiti, awak gunakan aplikasi macam ni. Nanti bila awak naik sekolah menengah ke masuk universiti, tak tahu nak guna, apa awak belajar sekolah rendah ni? Kan? Padahal cikgu selalu guna tapi awak tak tahu nak klik kat mana. Okey, boleh cuba dulu dalam masa beberapa minit ni. Okey, boleh berbual dulu dalam chatting tu. Tapi nanti cikgu start kelas, jangan mesej apa-apa. Stop chatting. Dengar penerangan cikgu. Okey? Okey, boleh cuba dulu apa-apa yang awak nak try. Stay. Sementara tunggu rakan yang lain, baru beberapa orang saja ni. PUBG
Cerita PUBG? Ada pula orang cerita PUBG dalam ni. Allahu Akbar. Lokman, cerita PUBG ya. Okey, boleh berkenalan dulu, dah lama kan. Siapa-siapa dulu kawan-kawan awak, dah lama tak jumpa. Okey. Okey, nak bagi emoji ke? Nak testing bagi emoji. Emoji like. Okey. Emoji love, tepuk tangan. Okey, boleh mula. Dah pandai dah tu bagi emoji. Very good. Okey, ada lagi yang baru masuk kelas. Okey. Stop chatting. Okey, saya tak nak ada gangguan semasa saya memberi penerangan tentang kelas hari ini. Alright? Okey, yang dah masuk kelas, saya harap boleh onkan kamera lah. Jadi boleh nampak muka awak. Yang saya nampak sekarang ni baru beberapa orang sahaja. Okey. Okey, dah selesai pelajaran matematik hari ni. Okey, saya nak cerita sedikit tentang green world. Okey. Okey. Green world dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu bermaksud dunia lestari. Okey, siapa boleh terangkan atau nyatakan apa maksud lestari? Ada Cikgu. tak? Ya. Maksudnya cemerlang. Lestari cemerlang. Okey, siapa tu yang cakap tu? Muhammad Daniel Hakim. Daniel Hakim. Okey, cemerlang. Okey, kalau kita masukkan dalam ni, guna dunia lestari. Awak cakap cemerlang, dunia cemerlang. Macam kena ke tidak? Macam sesuai ke tidak? Okey, boleh cuba lagi. Apa maksud lestari? Mungkin kalau awak ada Google, ni kan kelas online kan. Siapa? Adam Daniel angkat tangan tadi. Okey. Ni kan kelas online. Awak kena pandai tau. Kalau kelas online macam ni, nanti awak gunakan teknik macam ni sehingga awak sekolah menengah, sehingga awak universiti. Kalau cikgu ataupun pensyarah tanya, awak ada satu lagi aplikasi, awak boleh terus Google tentang penerangan yang cikgu-cikgu awak terangkan. Okey, apa maksud lestari? Ada sesiapa yang dapat Lestari tu dunia hebat kan? Apa dia? Lestari dunia hebat. Okey, ada lagi jawapan lain? Cikgu. Ya. Lestari Siapa tu? mengekalkan. Siapa tu? Siapa tu jawab? Muhammad Lazim. Sekejap, saya kurang dengar. Siapa yang terangkan tadi? Muhammad Nur Sadiq bin Muhammad Lazim. Dari kelas mana? 5 USM. 5 USM. Okey, sekali lagi terangkan apa maksud lestari? Mengekalkan. Mengekalkan. Okey. Kalau kita masuk dalam perkataan yang saya sebut ni, dunia lestari. Dunia yang kita kekalkan. Okey, tapi kalau dalam Islam sebenarnya semua benda tidak akan kekal kecuali Allah. Betul tak? Tapi macam mana kita nak terangkan dunia lestari ini? Pernah tak ada cikgu lain yang ada ceritakan tentang green world? Miss Aiza. Miss Aiza? Lokman, dia ajar awak subjek apa untuk tahun ni? Ada tak baru-baru ni? Google Meet. Okey. Dia ada macam ni. Okey. Bahasa Inggeris Okey, dia ajar. Dia cerita tentang apa tu? Green world. Okey, Lokman cakap, Lokman baguslah dia dengar dalam kelas bahasa Inggeris Cikgu Aiza, Miss Aiza tanya, ceritakan tentang
Green world, very good. Okey, ada tak subjek lain? Lokman, subjek lain ada tak? Siapa yang Faris Idham. Okey, Faris Idham angkat tangan. Okey, nak cakap apa Faris Idham? Subjek apa? Mengekalkan kehijauan. Okey. Ada tak yang okey, very good, mengekalkan hijauan, sangat bagus. Okey, yang saya nak tanya, ada tak subjek lain yang terangkan tentang green world selain daripada bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris je. Oh, bahasa Inggeris sahaja. Okey. Okey, apa yang Miss Aizah terangkan tu? Faham? Lokman? Tak faham sangat itu tadi. Okey, tak apa. Saya translatekan dalam bahasa Melayu untuk subjek matematik ya. Okey, dunia lestari, okey, kita boleh capai, okey, kita kekalkan kehijauan, macam tadi kawan awak cakap, dengan amalan kelestarian alam sekitar. Maksud kita kekalkan alam sekitar kita. Okey, ada cara-caranya. Okey. Kelestarian alam sekitar bermaksud kita memelihara alam sekitar kita supaya kekal seperti sedia kala. Kita nak kekalkan alam sekitar kita ni. Jangan tebang pokok. Wah, baguslah Faris Idham. Jangan tebang. Menanam pokok. Okey, very good. Okey, kalau awak perhatikan sekarang ni di Malaysia lah. Okey, kalau awak tengok berlaku tak penebangan pokok-pokok? Berlaku. Yang berleluasa lah, bukannya bukannya tebang pokok rambutan depan rumah awak. Okey, maksud saya ialah tebang pokok secara besar-besaran. Okey, siapa nak beritahu saya kalau awak nampak ada penebangan pokok secara besar-besaran tu, mereka buat apa? Siapa tu? Mikrofon tu. Tolong tutup. Okey. Siapa boleh beritahu? Kenapa ada orang yang tebang pokok? Mereka buat apa? Tebang pokok banyak-banyak. Manggil apa? Memanggil pihak alam sekitar. Tak, maksud saya, maksud saya, kenapa dia tebang pokok banyak-banyak tu? Dia nak buat apa? Nak buat buku. Nak buat buku. Nak buat malam-malam. Membuat bangunan. Okey, very good. Saya ada dengar beberapa jawapan lah. Okey, sangat bagus. Okey, ada yang cakap nak buat bangunan. Okey, maksudnya nak buat perumahan kan? Okey, tadi saya ada dengar juga, okey, dia kata nak buat kertas. Itu pun bagus juga. Sebenarnya kertas pun diperbuat daripada kayu. Tapi kan, kalau kita nak jaga alam sekitar kita, kita sebenarnya tak perlu nak tebang pokok banyak-banyak khas untuk membuat kertas. Sebenarnya kertas pun boleh dibuat dengan menggunakan bahan-bahan kita semula. Kertas yang diperbuat daripada bahan-bahan kita semula itu lebih menjimatkan dan lebih kepada menjaga alam sekitar kita lah. Okey. Nanti mungkin subjek lain akan beri penerangan lebih lanjut lah tentang tu. Okey. Kemerosotan. Okey, kemerosotan tu apa maksudnya? Merosot. Apa maksud merosot? Makin sikit. Makin sikit. Bagus. Siapa tadi jawab? Faris Idham jawab tadi. Okey, bagus. Makin sikit. Kemerosotan kualiti alam sekitar akan menjejaskan kehidupan benda hidup di bumi ini. Okey. Kalau semakin kualiti alam sekitar kita semakin merosot, maksudnya mungkin ada beberapa
spesies haiwan, okey, spesies hidupan akan terpupus. Awak faham maksud terpupus? Pupus. Pupus apa maksudnya? Hilang daripada dunia Tak ada ni. Dah tak ada Ya. Semakin tak ada sedikit. Ya. Okey. haiwan. Ya, makin lama makin pupus. Okey. Mula-mula dia tak terus pupus tau. Makin lama makin sikit dulu. Lepas tu lama-lama akan pupus. Okey. Kita tengok seterusnya. Sebenarnya manusia, haiwan dan tumbuhan adalah benda hidup yang saling bergantung antara satu sama lain. Okey. Yang ni dari segi pernafasan, mungkin dalam subjek sains akan diterangkan tentang ni dengan lebih lanjut lagi. Sebab saya sekarang ni tengah mengajar matematik. Saya nak kaitkan nanti dengan subjek matematik. Apa dia? Nanti dengar baik-baik ya. Okey, kawasan hijau yang luas di bumi menunjukkan amalan pemeliharaan tumbuhan yang lestari. Maksudnya kalau kita kekalkan kawasan hijau, okey, maksudnya kita dah pelihara dunia kita, okey, supaya kekal dengan alam semula jadi. Okey, kita tengok. Pengurangan kawasan hijau menunjukkan amalan kelestarian alam sekitar semakin berkurang diamalkan oleh manusia. Okey, awak sebagai generasi muda, okey, anak-anak muda, satu hari nanti awak akan dewasa. Sepatutnya awak kena kekalkan sikap-sikap untuk menjaga alam sekitar. Mungkin sekarang ni dah berlaku orang dewasa lah kan. Okey, dia dah berlaku dia tak berapa nak jaga tentang alam sekitar. Dia tebang pokok banyak-banyak kan. Okey, jadi awak generasi muda ni kena ubah sikap-sikap yang negatif macam tu. Okey. Okey. Dan sebenarnya penggunaan semula kertas, tu tadi cikgu cakap tadi. Jangan tebang pokok banyak-banyak untuk buat kertas. Lagipun sekarang ni kita dalam dunia digital kan, sebenarnya tak perlu sangat kertas. Kita kurangkan penggunaan kertas. Dan kalau kita nak guna juga kertas ataupun buku, okey, kita boleh gunakan kertas yang dikitas semula. Yang cikgu terangkan tadi kan. Okey, ataupun barang-barang lain seperti botol plastik. Okey. Kita boleh gunakan semula secara kreatif untuk membantu memelihara alam sekitar. Itu sebab dulu sampai sekarang lah ada kempen kita semula. Okay? Saya harap awak semua melakukanlah, menyahut kempen tersebut di rumah. Jangan semua benda pun awak buang dalam tong sampah, dalam satu tong sampah. Maksudnya kalau ada barang-barang plastik, asingkan. Barang kertas, asingkan. Kemudian, kalau awak tak nak hantar dekat pusat kita semula, tak apa. Awak dah asing-asingkan ikut plastik tu, awak letak je tepi tong sampah. Tong sampah yang memang sisa lah, bahan sisa kan. Okey, awak letak kat tepi. Nanti pekerja-pekerja SWM nampak, oh yang ini plastik ni penuh dengan botol-botol plastik. Nanti dia ambil, dia yang akan hantar ke pusat kita semula. Ataupun kalau awak nak tambah sedikit pendapatan ataupun duit, semua barang-barang yang awak kumpul tu awak boleh hantar ke kita semula dan dia akan beri sedikit duit lah. Mungkin sedikit sahaja. Okey, kita tengok. Okey, green world. Okey. Tadi saya dah terangkan Okey. Manusia, haiwan dan tumbuhan adalah benda hidup yang saling bergantung antara satu sama lain. Okey. Yang saya nak terangkan ini, ini poin penting okey. Minggu hadapan saya nak ajar tajuk nisbah. Okey, apa itu nisbah? Okey. Nisbah ialah perbandingan. Jadi saya nak kaitkan green world yang kita belajar tadi dengan tajuk nisbah.
Perbandingan maksudnya kita ada lebih daripada satu barang. Okey, tak boleh satu. Kalau satu kita tak boleh banding. Kita kena ada lebih daripada satu barang. Okey, mungkin 2, mungkin 3. Okey. Kita bandingkan jumlahnya. Itu kita akan belajar dalam nisbah minggu hadapan. Jadi untuk kelas minggu hadapan tajuk nisbah, okey, saya akan ajar nanti nisbah bahagian kepada bahagian. Apa tu? Mungkin awak tak faham apa ni Cikgu Syikir nak ajar ni. Okey, tak apa. Awak sediakan maklumat ataupun bahan-bahan yang kita akan belajar tentang nisbah untuk minggu hadapan. Okey, aktivitinya awak untuk seminggu ni lah awak ada masa. Okey, awak catatkan nama haiwan, nama tumbuhan, nama bahan hiasan dan bilangan. Okey, kalau saya minta awak kumpulkan bilangan tumbuhan, haiwan dan juga hiasan untuk satu bandar keluang, mungkin terlalu besar, betul? Ataupun untuk kawasan perumahan awak, kawasan kampung awak, memang terlalu banyak. Jadi, kita kecilkan angka supaya kita nak baca nisbah dengan angka yang lebih kecil. Jadi, awak kumpulkan serangga, haiwan, tumbuhan dan juga bahan hiasan. Jadi, angka tu menjadi lebih kecil. Tapi sekiranya awak tak boleh kumpulkan tumbuhan dan haiwan yang hidup, awak boleh gunakan juga yang plastik. Okey. Kemudian awak perlu banner jadual daripada maklumat yang awak dapat kumpul tadi. Okey, awak boleh tulis maklumat awak itu mengikut kreativiti masing-masing. Okey, saya tak nak tetapkan. Okey, awak boleh tulis dalam bentuk jadual ataupun maklumat yang awak kumpulkan tu boleh juga awak buat dalam buku scrap. So, saya tak nak tetapkan cara awak mengumpul maklumat awak. Ni semua adalah mengikut kreativiti masing-masing. Saya hanya beri contoh sahaja. Okey, sekiranya awak nak buat dalam buku scrap, saya beri contoh. Muka surat pertama, awak ambil gambar haiwan yang awak ataupun serangga yang awak simpan tu. Okey, awak tampalkan gambar di muka surat pertama dan awak tulis bilangannya. Okey, muka surat kedua, awak ambil gambar serangga yang kedua dan tulis bilangannya juga. Okey, begitulah dengan seterusnya data-data yang awak kumpulkan. Okey, sehinggalah buku scrap tu mempunyai beberapa helai muka surat. Itu sekiranya awak nak buat dalam bentuk buku scrap. Tetapi sekiranya awak nak buat dalam bentuk jadual, okey, saya boleh beri contoh jadualnya. Okey, mari kita lihat contoh bagaimana nak mengumpul data dalam bentuk jadual ya. Okey, ini adalah contoh jadual. Ini contoh sahaja. Sekiranya anak-anak ada kreativiti lain, bagaimana nak tulis maklumat, boleh digunakan. Okey, saya beri contoh kat situ. Haiwan pertama, okey, namakan kat situ. Okey, serangga apa yang awak kumpulkan. Kemudian sebelah tu tulis bilangan. Okey, berapa serangga yang awak kumpulkan untuk jenis yang pertama dan seterusnya. Saya ulang sekali lagi ya, pengumpulan data ini bergantung kepada kreativiti masing-masing. Awak boleh tulis dalam manila card. Saya ulang sekali lagi. Awak boleh tulis dalam manila card sekiranya awak tak nak buat dalam buku scrap. Okey, pilihan masing-masing. Jangan pula awak nak cari juga manila card. Kedai semua tutup. Memang tak boleh nak beli apa-apa peralatan
menulis. Okey? So, gunakan apa yang ada di rumah sahaja. Yang penting ada maklumat data. Faham? Maklumat yang awak ada ni nanti kita akan gunakan untuk tajuk nisbah. Baiklah, minggu hadapan kita akan sambung pelajaran matematik dengan tajuk nisbah.